Dia anggap macam ni je lah. Kalau boleh kita jagalah hati rakyat. Padahal jualan rahmah tu dah cukup dah. Betul lah, nak buat pengumuman besar macam ni polisi kerajaan. Spirit jualan rahmah tu di mana? Kalau dalam 10 kemalangan, 7 confirm motosikal. Masing-masing ada kelemahan masing-masing. Tak semua orang perfect lah. Yang 3.5 juta ni kat mana dia duduk? 100 juta tak bayar ni, kerajaan nak bayar duit 1 juta, nak pakai duit mana? That's the real problem yang kerajaan ada hari ni. Kerana benda ni membabitkan soal kepercayaan kita. Come on lah. It's not as simple as that kan. Kemuliaan asal adalah takwa kepada Allah. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro, episod ataupun siri yang ke-23. Jangan lupa terus bersama-sama follow, like dan share kami di semua platform kami di media social media, YouTube, di Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify. Bersama-sama dengan saya Dr. Fatul Bari dan sahabat saya Wan Agil Wan Hassan. Dan hari ini terawal pula tadi. Terawal tadi. Patutnya lewat sikit. Patutnya kenal dulu kan. Kenal lu kan. Tapi tak apa. Okey Agil. Dok sihat Sihat, alhamdulillah sihat. Sihat. Dia macam saya ada persoalan sikit sebenarnya. Tadi sebelum kita record ni, kita borak sikit pasal Taylor Swift. Yang saya tak sangka ni. Hei, lain macam. Yang tu bahaya. Yang saya tak sangka ni. Dok boleh tahu tajuk lagu yang saya pun tak tahu. Dan apa sejarah lagu tu kacau. Melibatkan zaman Dok muda. Kan? Tapi Dok, okay. On serious note lah. Kenapa lagu tu signifikan dengan pemuda? Dia tajuk lagu tu The Climb. Kami ni mencarilah tajuk lagu ni The Climb. Saya pun tak tahu lagu The Climb. Lepas tu dia kata Miley Cyrus. Bila saya Ustaz Fatul Bahari sebut Miley Cyrus ni bahat. Kacau. Tak adalah. Kacau. Tak adalah langsung tak tahu kan. Maksudnya ilmu tu ada banyak lah. Aduh. Tak, kebetulan saya dengan kawan-kawan dan rombongan ke Australia waktu tu. Australia? Ada program pertukaran beliau. Beliau muda, sama ada daripada latar belakang politik, exchange program lah. Exchange program dengan Australia. Zaman masa tu seingat saya awal tahun 2013 lah. 2013 lepas pilihan raya. Ujung tahun 2013. Ketua Muda KJ. Masa tu BKJ. So kita dihantar pergi bersama dengan Menteri Pendidikan sekarang. Datuk Zamri. Datuk Fadlina. Menteri Pendidikan. Yes. Ada. YB Fadlina dan juga Ketua Sosial Politik Perdana Menteri Syamsul Skandar. Okay. Dan Menteri Besar Johor, Saudara On Hafiz, sahabat saya. Sudah beberapa orang rakan-rakan lagi lah. Dan kami pergi sana. Yelah, dalam tu yelah, dia program exchange program. Dia adalah bagi penerangan, penjelasan. Dan ada pada ketika saya ingat ni, saya tak lupa sebab dia bagi lagu-lagu yang motivasi. So, di sana lah. The Climb ni lagu motivasi ya. The Climb lagu motivasi lah. Itulah kita tahu siapa penyanyi dia, tapi nak nyanyi dia tu tak ingat lah. Saya ada satu soalan. Ada satu soalan. Masa pergi tu ada buat poster? Poster ada buat? Sebab masa kita pergi tu kami tak ada poster. Tak ada poster. Itulah kita pun tengok kadang-kadang sampai buat poster ni hebat betul ni. Tapi itulah kadang-kadang kepada rakan-rakan yang baru politik dalam politik, yang muda dalam politik, kadang-kadang ada benda-benda yang orang tak perlu tahu pun. Pergerakan kita lah. Bukan saya kata kita nak sembunyikan daripada rakyat, tapi kadang-kadang kita ada benda-benda yang privacy, yang kita dengan family, kita dengan rakan-rakan, kita dengan kawan-kawan, kita dan organisasi kita yang kita cari masa untuk happy sikit, suka sikit. Kadang-kadang kita benda tu kita dah plan awal. Kita manusia biasa. Kita manusia biasa. Takkanlah orang lain boleh pergi ke Hatnyai, kita tak boleh pergi. Contoh. Hatnyai Hatnyai lah. Hatnyai. Tapi itulah yang teralat sikit tu pasal dia poster trip tu Hatnyai tu tak tahan tu. Tapi tak apa, ini satu saya kata pelajaran jugalah kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat, kawan-kawan kita juga, kawan lain pun. Yalah, betul lah.
ke depan ni manage lah benda-benda macam ni. Benda-benda macam ni dalam keadaan isu ringgitnya tak isu cantik, ringgit, ekonominya tak cantik, ekonomi yang rakyat kurang yang cantik, susah kan, kos sara hidup. orang bercakap soal kos sara hidup betul. Ini harga beras lagi. Saat lagi kita akan tengok isu ini. So jadi perkara-perkara yang macam ni dia menggamit, macam kita kata itulah, menggamit cacian. Maki aku, caci aku. Kalau macam dalam bahasa mudahnya meminta lah. Meminta. Meminta. Tolonglah maki aku macam tu. So jadi kalau boleh manage benda tu sikit, ada benda-benda yang semua orang ada hak. Kita ada hak. Rakyat tak boleh kata kau tak ada hak bercuti. Tak boleh. Kami tak boleh. Semua orang ada hak. Dia pendapat saya lah Dok. Bila kita jadi ahli politik ni, kadang-kadang yalah kita pun ada pelbagai. Kita menjadi tumpuan. Adalah yang mana menjadi perhatian rakyat, yang mana tak jadi perhatian rakyat ni adalah beza dia. Siapa main politik mainstream, dia kiranya public figure. Bila jadi public figure ni, kehidupan tu bukan milik dia. Kehidupan dia tu milik rakyat. Jadi rakyat milik nak tahu milik ummah. Nak tahu dia buat apa, dia makan apa, dia pergi mana kan. Tahu apa. Ada nak telefon siapa ke? Tak ada telefon siapa kan? Tak ada. Saya ingat nak suruh telefon tadi. Teringat kuat di belakang. Milik ummah ni. Jadi balik pada kita sebagai ahli politik yang mana main dalam mainstream ni. Kadang-kadang tak semua benda perlu tunjuk. Yalah kita ada social media, Facebook, Instagram kan. Kadang-kadang lebih baik kita tunjukkan benda yang memberikan motivasi pada pengikut, follower dia, ataupun bagi share benda-benda yang baik pada follower. Tapi benda-benda yang macam kalau setakat nak pergi happy-happy kan, jangan buat lah. Ni ada yang kadang-kadang saya tengok, bukan nak cakap pasal benda macam yang nyai ke apa ni, yang kadang pergi umrah berkali-kali, tunjuk, pergi sana, pergi sini, makan sana, makan sini. Ini pun dah jadi satu trend ni. Saya tengok orang pergi umrah ni jadi satu trend. Cium Kaabah. Cium Kaabah sebagainya. Dinding nak kena pipi, kena letak kat dinding Kaabah. Dia buat style apa sekarang ni? Mula-mula dinding rumah dulu kan. Apa dia panggil buat video tu? Transition. Okay, dia ambil gambar video dia. Syuk. Tengok lagi yang kedua, syuk. Duk kat Kaabah dah pipi dia. Allah. Itu bukan untuk rumah. Itu. Jadi itu antara benda. Dan satu lagi juga, to be fair, contohnya orang kadang-kadang, seseorang tu ada kemampuan. Dia ada kemampuan. Tapi oleh kerana dia orang politik ni, dia pun kena faham juga. Kadang-kadang bukan dia tak boleh pakai jam yang mahal-mahal. Dia ada kemampuan untuk beli. Dan dia kaya sebelum dia masuk politik lagi. Ada orang yang saya kenal memang kaya sebelum masuk politik lagi. Dia dah berniaga, dia dah berjaya. Alhamdulillah. Jadi bila dia join politik ni, dia pakai jam mahal, dia pakai kereta, orang ambil, kereta kaya, inilah hasil duit haram. Dia persepsi orang. Kadang-kadang kalau boleh kita elak orang timbulkan persepsi negatif pada kita tu lagi bagus. Fitnah. Okay, sampai orang sampai satu masa tu orang ambil gambar jam. Kira ambil gambar jam, tengok gambar siapa pakai jam ambil. Siapa pakai jam ambil. Sampai orang dah takut nak pakai jam. Dia sebenarnya kan, dia dalam keadaan macam ni Dok. Dia macam mana tau? Nak jadi ahli politik ni, kena orang kata sebab kadang-kadang orang kata kena berlakon. Kena berlakon lah. Tapi itulah masyarakat kita tau. Macam saya pakai jam, saya pakai Samsung lah. Walaupun saya mampu beli jam lain, ada je jam lain. Tapi pasal nak menjaga persepsi masyarakat dan sebagainya kan. Sekali consultation fee kena tinggi. Jangan tu. Marah abang punya tu. Jadi maksudnya, yelah kita tak tahu kadang-kadang ahli politik ni dia ada kehidupan lain. Dia ada perniagaan dia berniaga dia. Betul, kan. Setuju. Tapi disebabkan kita ni, macam saya kata tadi lah, sebab kita ni bermain politik mainstream, kita kena sedar bahawa hidup kita ni milik ummah. Jadi kenalah berpada-pada, kena berjaga-jaga, kena dianggap macam ni je lah. Kalau boleh kita jagalah hati rakyat, jangan sampai rakyat tu terluka dan mula mengata. Itu je lah. Panjang mukadimah itu ni Dok. So hari ni kita ada beberapa topik yang kita nak bincang, yang banyak berlaku pada beberapa hari yang sebelum ni. Topik yang pertama kita nak bincang Dok pasal beras madani. Sekarang beras pun ada madani tau. Beras madani. Ini beras madani putih. Beras putih madani ni adalah jadi satu isu bila mana ahli Parlimen Bukit Gantang, YB apa nama dia? YB Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal. Dia buat pengumuman pada 14 bulan 2. Dan kemudiannya
menjadi orang kata kecoh lah satu Malaysia ni. Beras Madani dia kata beras Madani ini adalah satu beras campuran import dan lokal, dijual pada harga RM30 10 kilo. Sekali tiba-tiba 2 hari kemudian Kementerian Asas Tani YB Mak Sabu dia kata belum final. Belum final sebab kena mendapatkan persetujuan daripada kabinet dan cadangan ni hanyalah cadangan peribadi. So nak cakap cadangan peribadi pun tak boleh juga pasal YB Bukit Kantang kita ni dilantik sebagai pengurusi jawatankuasa menangani harga makanan dan kos sara hidup dan NAKOL Mesyuarat Khas Majlis Tindakan Sara Hidup. So tak boleh lah dia kata pandangan peribadi. Ini satu benda yang saya rasa saya tak setuju dengan menteri, dengan YB Mak Sabu lah. Bukan nak cakap dia salah, tapi dia tak boleh cakap itu pandangan peribadi sebab PM lantik PM lantik dia. Jadi kenyataan dia ni sebagai pengurusi NAKOL. So benda ni yang jadi yang pening. Dan sepatutnya adalah PMX pun rasanya PMX pun ada cakap benda ni tak finalize lagi. Kena tunggulah keputusan kabinet. Dan juga kita dapat laporan pemegang taruh seperti Maidin pun tak dimaklumkan berkenaan dengan beras Madani. Untuk pengetahuan penonton dan pendengar, kita ada beras yang paling murah yang mengikut harga yang ditetapkan oleh kerajaan sebanyak RM2.60 sekilo. Maksudnya beras super special tempatan RM2.60 sekilo, sekiranya dijual pada harga 10 kilo berharga RM26. Jadi beras putih Madani berharga RM30 ni dengan justifikasi dia kata campuran beras import dan beras tempatan. Maksudnya lagi mahal lah. Dia tak sama macam zaman Datuk Seri Najib buat beras satu Malaysia tu. Dia lagi murah. Patutnya kenalah lagi murah kan. Jadi ni ada banyak, rasa nampak banyak kelompongan dalam proses dan juga mungkin dia tak sebab ni lah. Saya ingat pasal dia tak duduk dalam WhatsApp group yang sama. YB Bukit Kantang ni WhatsApp group lain. Apa pendapat Dok? Saya ni zaman Datuk Seri Najib, beras satu Malaysia, gula satu Malaysia, satu Malaysia. Branding lah zaman tu. Which is itu ijtihad pada zaman tu lah. Saya sebenarnya saya lebih suka bila kita ada program jualan rahmah. Tak payah kita nak go too deeper sehingga kan every single bahan keperluan asas ni kita nak brandkan. Selepas ni beras Madani, lepas ni ada gula Madani, lepas ni ada tepung Madani, lepas ni ada minyak kelapa sawit Madani. Takkan up to the level. Kita nak balik kepada satu Malaysia. Kita tukar nama je. Tak payah. Seems like it. Okay. Seems macam tak ada idea baru. Padahal jualan rahmah tu dah cukup dah. Okay. Target jualan rahmah adalah kita memberikan harga yang lebih murah. Kita dah subsidikan. Kerana kita difahamkan bahawasanya kementerian bayar kepada pembekal-pembekal ataupun penjual-penjual jumlah tertentu yang mana jumlah tersebut dikategorikan sebagai bayaran semula, bayaran kepada penjual atas subsidi pemotongan harga yang dilakukan oleh pihak penjual. Okey. So jadi dan barangan-barangan itu telah ditentukan pun. Ayam ada, sardin ada, beras ada, gula ada, tepung ada, minyak masak ada. Saya terlibat dalam penjualan Madani. Kita bantu penjual yang diberi tanggungjawab. Kita bantu. Kita turun NGO, kita turun tolong bantu susun atur tempat-tempat program, berikan penomboran kepada mereka-mereka yang nak datang beli, pengunjung-pengunjung, pengguna-pengguna. So kita buat benda tu. Jadi kenapa beras yang kita ada beras super special tempatan yang harganya RM26 10 kilo, okay, kita nak tukarkan kepada beras Madani dengan harganya RM30. So spirit jualan rahmah tu di mana? Itu point dia. Bukan kata kita tak bagi ke apa ke. Dan itu satu point lah. Okay. Point yang kedua, bincanglah betul-betul. Dan pada saya, siapa-siapa pun jadi pengurusi, benda-benda besar dan keputusan dasar macam ni, bagilah menteri ataupun Perdana Menteri yang tanggungjawab mengumumkan. Ya? Ini mungkin lebih kuah dari sudu, lebih lajak dari laju. Kemungkinan, wallahu alam.
Ataupun saya tak pasti WhatsApp group pun macam Agil kata tadi, mungkin berbeza WhatsApp group. Seorang PN, seorang PH. Dua WhatsApp group yang berbeza. So jadi itulah komen saya pun. Saya punya pendapat, Dok. Saya setujulah dengan beberapa pendapat Dok tu. Pertama sekali yang kita risaukan ialah bila diumumkan beras madani ni yang dikatakan justifikasi dia campuran SST dengan SSI, Super Special Tempatan dan Super Special Import. Macam mana dia punya mekanisme kawalan harga ni yang agak kita tak clear, sebab dia adalah dua beras yang berbeza dengan dua harga yang berbeza dan dua kawalan harga yang berbeza. Jadi bila you main sebut je RM30 per 10 kilo, dia akan ada backtrack daripada peruncit-peruncit yang ada beras super special tempatan yang jual pada RM26 ni. Dah ada dekat Facebook saya tengok yang mana beras-beras SST ni dah tak ada kat rak. Sebab apa? Dia simpan. Sebab bila dia simpan, dia boleh jual harga RM30. Betul. Bila jual harga RM30, dia untung lagi RM4 margin dia tu. Siapa tak nak? RM4 satu pack 10 kilo. Kalau dia ada 100 pack, dia dah untung RM400. Itu buta-buta je. Satu. Nombor dua, bila dalam keadaan macam ni, you ada peruncit yang mungkin sorok beras, kita pun tahu keupayaan penguatkuasa kita. Bukan nak salahkan penguatkuasa, tapi dalam keadaan macam ni, penguatkuasa pun tak ready. Saya pasti Kabinet HCP pun tak dimaklumkan tentang pengumuman ni sebelum dibuat pengumuman. Jadi Kabinet HCP pun tak ready nak merangka mekanisme kawalan menyekat aktiviti menyimpan beras ni tadi. Ini nombor dua. Nombor tiga, macam Dok cakap tadi, betul lah nak buat pengumuman besar macam ni. Ini polisi kerajaan. Besar. Biarlah PMX buat. Kalau saya bagi PMX buat. Tapi yang menjadikan satu perkara yang saya nampak tak ada macam Dok cakap tadi kan, tak ada kreativiti tau. Dia repeat balik. Program Satu Malaysia ni. Okey lah. Di kala kita boleh lah sebagai UMNO Barisan Nasional, kita boleh brag lah. Maksudnya apa yang kita buat sebenarnya betul lah. Sebab orang tukar je selepas tu. Dengan brand Keluarga Malaysia pun ada, brand Madani pun ada. Maksudnya the same. That kind of concept works. Assistant, cash and out semua works. Cuma untuk nakol ni takkan tak ada idea lain. Sebab macam saya kata, ada banyak lagi masalah yang membuat pada rakyat seksa menghadapi kos hidup. Contoh, mana kita punya jihad membenteras orang tengah? Contoh. Dulu kita pernah ada zaman Datuk Irmu Hizam. Zaman Sabri kan. Dia buat jihad membenteras orang tengah kan. Melawan orang tengah. Lawan tengah. Kita ada isu kartel yang tak berkesudahan. Mana isu apa kerangka dan strategi nakol dalam address isu kartel? Vending machine kan. Vending machine. Itu ya, tak best lah. So maksudnya isu benteras harga orang tengah, isu membenteras kartel, isu untuk address keselamatan makanan, food security. Maksudnya apa lagi strategi-strategi nakol untuk isu food security? Macam mana nakol boleh bekerjasama dengan peladang-peladang, petani-petani ataupun Kementerian Kemajuan Luar Bandar yang diterajui oleh Timbalan Perdana Menteri untuk meramaikan lagi dan merancangkan sektor pertanian. Contohnya. So benda-benda macam ni, come on lah. You don't have to be YB to do that. Yang ini yang membawa kepada isu kena ada orang yang sesuai, dan bukan nak cakap YB Bukit Ganteng tak layak, tapi kena ada orang yang ada latar belakang yang sesuai untuk duduk sebagai pengerusi nakol. Macam kita pernah bincang kan, Dok, 2-3 episod sebelum ni saya kata, isu lantikan politik untuk menjawat jawatan GLC, chairman ni contohnya kan, ataupun pengurusi-pengurusi mana-mana jawatan kuasa. You must pick the right brain, or at least the right leader yang boleh manage, yang akhirnya dia kata, aku bukan pakar, tapi disebabkan aku dilantik sebagai pengurusi, aku mesti pastikan benda ni dibentuk dan dibina oleh pakar-pakar yang ada. Jadi kerja dia menguruskan orang-orang yang pakar. Ini tidak. Dah lantik pengurusi, dia pula sedap nak sebut pasal beras madani, dia umum lagi sebelum menteri. Ini masalah ni dengan orang politik yang macam ni. Dia macam yang saya bimbangnya sekarang ni, tak berapa lama lagi isu pokok yang kita bincang last year, padi benih akan muncul balik. Betul. So isu ni tak dapat selesai, harga beras tak dapat diselesaikan. Betul. Nanti isu padi benih kita akan jadi yang sama macam tahun lepas. And to make
to make it even worse lah. Datang 1st March ni SST 8%. So kita mengucapkan selamat maju jaya lagi lah kepada Kerajaan Madani. Kita sentiasa menyokong agenda kerajaan, hasrat-hasrat yang nak dibuat oleh kerajaan, tapi nampaknya ada banyak benda yang perlu diberi penekanan dan perlu diberi perhatian, terutamanya dalam konteks macam ni lah, isu pengurusi nakol ni lah, yang saya rasa kita serah pada kebijaksanaan yang amat berhormat Perdana Menteri dan kepimpinan kabinet beliau untuk menyelesaikannya. Jadi kita akan kembali ke topik seterusnya. InsyaAllah jumpa lagi selepas ini. Relax bro.